الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وآذاننا يسمعون بها وأعيننا يبصرون بها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada pagi ini sebagaimana yang dirancang oleh pihak surau. Kita berhenti itu pada persiapan Harakah Islamiyah. Dalam bab mereka juga berpegang kukuh kepada tali persaudaraan. Mereka beriman dengan benar terhadap kebesaran dan kemuliaan serta limpahan ganjaran bakal dikurniakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yati'una mawti'an yaghizul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Surah At-Taubah ayat 9. Sifat-sifat orang yang membenarkan janji Allah. Sifat-sifat orang yang membenarkan janji Allah. Janji Allah tu apa dia? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara orang-orang mukmin yang membenarkan janji Allah ke atas mereka, iaitu syurga. Syurga. Allah membenarkan syurga yang Allah janjikan. Kita bila kita nakkan syurga, mahukan syurga, maka membenarkan syurga itu dengan, sebab tu saya cakap, dengan perbuatan kita itu menunjukkan kita yang percaya bahawa syurga itu
ada dan syurga itu boleh dicapai. Boleh dicapai. Maka sifat yang keempat ialah demikian itu ialah kerana mereka tidak timpa kesusahan. Tidak ditimpa kesusahan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Mereka tadi berjuang jalan Allah. Maka ahadun ma sadaqu ma faminhum man qada nahbahu, ada di antara mereka yang telah mati syahid dan di antara mereka menunggu-nunggu kematian syahid. Menunggu-nunggu syahid, bercita-cita untuk syahid. Maka apakah sebab mereka boleh menjadi begitu, jadi macam tu? Kerana mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah dalam menyampaikan dakwah, dalam mempertahankan agama Allah, dan tidak pula memijak suatu tempat yang membangkitkan kemarahan orang kafir dan tidak menimpa sesuatu bencana kepada musuh, melainkan ditulis oleh Allah. Di mana kita berada menyebabkan orang tidak suka, orang yang tak suka pada Islam ni benci pada kita. Orang tak suka pada Islam benci pada kita. Orang tak suka pada Al-Quran benci pada kita. Orang tak suka pada sunnah benci pada kita. Kebencian mereka itu kebencian musuh-musuh Islam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu. Kebencian itu, mereka dengan yang demikian itulah amal soleh bagi mereka. Sakit hati tuan-tuan. Tak, kita rasa sakit hati kerana orang tak terima kita. Sakit hati kerana orang tak terima itu juga sebenarnya akan menyebabkan kita rasa akan mendapatkan kita pahala. Kerana kita tak suka orang buat tak baik, tak betul pada Islam. Dan okey, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Kerana setiap yang kita rasa sakit, setiap yang kita rasa tak selesa, sebabkan kita memperjuangkan agama Allah, sebabkan kita mempertahankan agama Allah, semuanya itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu, orang yang memperjuangkan agama Allah tadi, orang yang ingin mati syahid, dia tak hirau benda ni. Walaupun dia apapun dia sakit, apapun yang dia buat, sakit hati dia, sakit badan dia, penat dia, semua itu dikira di sisi Allah dengan pahala-pahala di akhirat besok tuan-tuan, kan? Sebab tu kita cakap masuk syurga ni bukan dengan banyak berzikir, bukan dengan banyak beribadah. Masuk syurga ni Allah nakkan kita mengejar rahmatnya dengan mencari keredaannya apa saja. Sakit kita, sakit hati kita, tenaga kita habis, semuanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka adalah golongan yang percaya kepada diri mereka sendiri, kerana mereka adalah jamaah yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan alam ini. Kerana tugas tersebut, mereka telah ditetapkan sebagai golongan yang mendapat keutamaan. Oleh itu mereka adalah sebaik-baik golongan yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri yang kelima, kata pengarang kitab, mereka tetap dengan kebenaran, duduk dalam kebenaran dan percaya pada diri mereka, yakin dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ciri mereka, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Maka itulah ciri utama bagi mereka. Sebab tu mereka tak hirau dan tak gentar dan tak akan kendur apabila mereka membuat satu keputusan. Kerana keputusan yang mereka buat adalah keputusan untuk yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, yang bersesuaian dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap, ustaz, orang tengok ustaz dia tu, orang kata time ni macam ni, dia tetap dengan pendirian dia macam tu. Peliklah ustaz, dia tak mau berubah. Bukan dia tak mau berubah, walaupun apa cara pun orang suruh dia buat, dia tak akan buat kerana dia tahu apa yang dia buat itu benar. Kerana dia tahu apa yang dia lakukan itu benar. Macam orang kita tengok orang tabligh lah tuan-tuan. Kenapa dia orang kata engkau ni macam ni tak akan berubah? Kenapa? Kerana dia yakin apa yang dia buat itu benar. Kerana dia yakin benar tu yang dia buat, bukan yakin kerana dia buat itu ikut pemikiran dia. Dia mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab tu dia orang tak berenjak. Sebab tu orang yang duduk dalam gerakan Islam, dia akan duduk dengan gerakan Islam. Sama ada apa jenis gerakan Islam, kita tengok mereka itu solid, tak akan tak akan berganjak dengan pendapat mereka. Walaupun orang kata dia tu ortodok lah, engkau ni ortodok lah, engkau ni cara lama pemikiran lah, kan? Kerana dia yakin dan dia percaya kepada diri dia, kepada Al-Quran. Sebab tu dia tak akan berganjak dari apa yang dia telah beriktiqad, dia telah percaya. Sesungguhnya mereka adalah golongan yang mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan, lantas mereka pun beriman. Kita mengharapkan Allah menumbuhkan bibit-bibit kecintaan terhadap iman seperti itu, dan kita mengharapkan Allah menghiasi hati-hati kita dengan iman sebagaimana Allah menumbuhkan bibit-bibit keiman dalam hati golongan Islam yang terdahulu. Allah sebut dalam surah Hujurat. Apa Allah sebut dalam surah Hujurat? Dia kata Allahu Akbar. Wa zayyana lahum fi qulubihim bihimul iman. Allah menghiasi hati mereka dengan iman. Allah sebut. Sahabat radhiyallahu anhum tegas kerana Allah yang menghias hati mereka. Tuan-tuan, iman yang kita dapat hari ini, datang sembahyang subuh kuat berjemaah, duduk dengan mendengar kuliah, itu semua itu iman, tuan-tuan. Semua itu iman. Kalau tak ada iman, kita tak boleh buat. Kekuatan dalaman kita yang Allah berikan, hiaskan dalam diri kita. Cuma kita kena touch up, selalu touch up. Dengan datang mendengar kuliah, dengan berzikir la ilaha illallah, dan memahami zikir la ilaha illallah, bukan zikir la ilaha illallah tak faham. Buat 1000 kali pun zikir la ilaha illallah, tak faham kalimatut thayyibah tu tadi, maka dia tak akan memancarkan nur yang Allah sedia berikan kepada kita, nur dalam hati kita tu. Itu antara untuk menggemburkan nur iman dalam hati kita, dan untuk Allah menghiasi hati kita dengan iman sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contohlah 5 ciri-ciri tadi perlu ada bagi orang yang ingin imannya subur. 5 ciri yang kita belajar tadi perlu ada pada orang yang imannya subur. Yang kedua, yang tadi iman adalah persiapan utama. Itu tadi. Pertama kita sebut dalam bab ni ialah persiapan harakah Islamiah. Pertama adalah iman. Yang kedua, berjihad adalah sebahagian dari persiapan
untuk menjadi orang yang duduk dalam harakah Islamiyah. Orang yang terdahulu dari kita benar-benar mengetahui dan memahami bahawa dakwah mereka tidak akan tercapai kecuali dengan jihad. Jihad ni bukan angkat. Tuan-tuan, saya sedih orang sekarang bila sebut jihad je, dia nampak Islam ni ganas. Itu bukan orang kafir tuan-tuan yang sebut. Yang sebut tu orang Islam. Itu yang menyebabkan saya sedih. Kerana bila apa yang kita dapat hari ini, dapati bahawa hari ini orang menganggap jihad tu hanya angkat pedang, hanya dengan angkat senjata. Apakah sekecil-kecil jihad yang kita boleh buat? Nanti saya sebut. Kalau ulama definisikan jihad ni ada 5. Paling besar tu angkat pedang tu lah tuan-tuan. Paling besar tu last tu. Itu last. Itu paling last. Dan Nabi SAW tak pernah mengangkat pedang di Mekah. Tak pernah angkat pedang di Mekah. Betul. Berapa tahun? 13 tahun di Mekah Nabi tak angkat pedang. Di Madinah setelah disyariatkan Allah dalam peperangan Badar, barulah Nabi SAW angkat pedang. Nak bagi tahu bahawa ni ada ni. Nak bagi tahu bahawa itulah yang terakhir. Dan bila dia angkat pedang pun, dia bukan nak pergi perang pun, nak gerunkan sahaja musuh Islam. Yang degil sahaja baru dia pergi perang. Sebab tu bila kita tengok sejarah Nabi, yang negara-negara masuk Islam ni bukan dengan perang. Negara-negara yang masuk Islam dengan dakwah. Dakwah tu juga sebahagian daripada jihad kita. Qaulul haq inda sultani jair jihadun fi sabilillah. Allah sebut. Rasulullah SAW sebut. Berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim, itu juga jihad fi sabilillah. Berkata benar di depan sultan yang zalim, itu juga jihad fi sabilillah. So kita tak nampak, apakah jihad tu? Tak. Jihad yang paling susah kita nak lawan adalah nafsu kita. Hari ini kita nak duduk semayang subuh, duduk bersama harakah Islamiyah. Nafsu tak bagi tuan-tuan. Apa kau ni? Duduk situ kau penat, duit tak dapat, susah, habis masa. Nafsu tak bagi. Akbarul jihadun fi akbar. Nabi SAW sebut dalam satu hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, kita dah menang Rasulullah dalam peperangan besar. Rasulullah kata belum, ini bukan besar. Balik Badar, Umar cakap kita dah menang dalam peperangan besar ni, kena menang. Pasal pergi peperangan Badar tu dengan tak ada senjata, dengan tak ada sahabat yang tak ada baju. Ni tuan-tuan. Siti Uqashah, pedang patah, Nabi SAW bagi pelepah tamar. Kan? Pergi perang dengan bawa pelepah tamar, ada masuk akal. Sayyidina Umar kata, kita dah menang Rasulullah dengan perang Badar ni. Bukan, Rasulullah kata bukan. Belum lagi Rasulullah. Perang yang paling besar adalah melawan jiwa kamu, melawan nafsu kamu. Melawan nafsu kamu. Selagi kerana kamu tak boleh melawan nafsu kamu, kamu kalah.
Nafsu tuan-tuan memanglah paling nak pun sedap suka rehat. Nafsu ni suka rehat. Pas subuh ngantuk tidur dululah. Tak, orang azan tunggu dululah. Kejap lagi lah pergi sembahyang subuh. Kan? Paling sedap. Nafsu dia nak sedap. Benda tu yang kita kena lawan. Bila kita mampu lawan tu, barulah kita boleh lawan benda lain. Tapi orang kata kita ni disebut jihad je, angkat pedang. Tak, tu salah. Bahkan orang Islam sendiri yang mengatakan ini orang panggil orang yang tak ada ilmu bercakap. Bising tuan-tuan, bising ni merata-rata. Tak ada ilmu bercakap. Saya tak mau cerita lah, kita dengar kadang-kadang kita pun sakit hati. Yang cakap tu kadang-kadang tu orang Islam yang kita tahu datang pergi masjid. Datang masjid. Tak tahulah dia dengan kuliah tak dengan kuliah. Takkan ustaz-ustaz tak bagi tahu. Kalau dia tak dengan kuliah tu satu hal. Tak apalah kalau tak dengan kuliah. Kita kena ingatlah kalau tak dengan kuliah tu pasal apa. Kerana ilmu yang tuan-tuan datang ni tuan-tuan hari ni. Kerana hati kita ada nur yang suruh duduk dengar. Datang sembahyang masjid, sembahyang cukuplah, tak payah dengan kuliah. Sembahyang cukuplah, tak payah dengan kuliah haji. Cukuplah aku sembahyang, cukuplah aku hari ni dah sembahyang, tak payah dengan kuliah. Ataupun dengar kuliah tu nak bagi tahu, nak tunjuk kat orang aku ni dengar kuliah. Kalau orang tahu aku dengar kuliah, bukan untuk memperbaiki diri atau untuk beramal. Dalam hati tu ada benda yang tak betul. Maka Allah orang macam ni, nur iman tadi yang sebut Allah hiaskan tadi tu tak akan masuk. Walaupun dia sembahyang subuh berjemaah tiap-tiap hari. Walaupun sembahyang subuh jemaah ni, bulan dia baca Quran sedap pada kita tuan-tuan. Boleh mugawat lagi baca sedap ni. Walaupun sembahyang subuh tiap-tiap hari jemaah. Tak apa, pasal apa? Dah tak mau datang kuliah pasal apa? Pasal Allah dah campak pada hati dia, dalam hati dia tu rasa tak suka dengan kuliah. Tak mau duduk kuliah ni, tak mau duduk dengan malaikat. Tak mau dengan kuliah ni, tak mau duduk dengan malaikat. Walaupun yang bercakap itu tadi orang yang semayang 20 semayang kita tengok berjemaah, bila bercakap tak ada ilmu. Bercakap menyakiti orang mukmin lain. Kan? Bercakap bertentangan dengan orang mukmin lain. Orang yang terdahulu dari kita benar-benar mengetahui dan memahami bahawa dakwah mereka tidak akan tercapai kejayaan kecuali dengan berjihad, dengan pengorbanan. Itu sebut jihad. Mengorbankan jiwa, kehendak nafsu kita, mengorbankan kehendak kehendak syaitan, menyerahkan harta kekayaan dan jiwa, lantas mereka pun mengorbankan diri. Paling tinggi adalah mengorbankan diri. Paling tinggi adalah mengorbankan diri. Mengorbankan diri kan bukan bunuh diri macam Palestin tu. Dah, mengorbankan diri, ketepikan hak diri, dahulukan hak Allah. Dia mengorbankan diri. Maksud mengorbankan jiwa ni tadi, ketepikan hak diri, kedahulukan hak Allah. Hak diri ingin makan kenyang, tapi disebabkan dia mendahului hak Allah, duit tadi dia sedekahkan separuh, walaupun dia perlukan duit tu. Saya jumpa tuan-tuan, Allahu Akbar, kita bercita-cita, saya bercita-cita untuk jadi macam dia. Seorang mu'allaf. Kalau tuan-tuan kenal saya, satu hari saya nak bawa dia ke sini. Nama dia Kumar. Bila kita tanya dia, kau makan apa hari ni? Tak makan tuan-tuan. Bukan dia tak mampu nak makan, duit tak ada, dia bagi duit pada orang miskin,
bawa orang datang, bawa Islam. Saya tengok, ya Allah, ya Tuhanku, aku duduk depan dia, tersentak. Rumah aku banyak makan, rumah dia tak ada makan, tapi dia tak meminta. Apa bila makan, Allahu Akbar. Bila saya makan dengan dia, kita buat sup makan, sup makan, saya cakap isteri saya buat sup makan. Dia kata apa dengan saya? Ya Ustaz, kita tak tahu apa kita nak makan hari ini Ustaz. Allah dah bagi saya makan Ustaz, daging banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tersentak hati saya. Tu tahap orang yang itulah. Kita yang Ustaz bercakap ni pun tak boleh tahap tu. Dia kena kita Kumar kenapa kau macam ni Ustaz? Ustaz, guru saya ajar macam ni Ustaz. Anak ini kat rumah tak makan. Tak apa Ustaz, dia orang okey. Saya kat Umar, bawa balik ni makan. Ni buah-buah saya, rumah saya, buah-buah saya ni bawa balik, bagi kat anak bini makan. Jangan tinggal. Sampai tahap tu. Kita takut dia jadi tapi alhamdulillah, doa pada dia lah. Dia takut dia jadi orang lah kali futur. Bila futur habis tuan-tuan. Kita tengok dia punya usaha untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam, hebat. Usaha dia untuk menjaga Islam, hebat. Kalau macam tu ada 100 kat Malaysia tuan-tuan, cukup bagi nak jadikan tentera Allah Subhanahu Wa Taala. 100 macam tu kat Malaysia. Saya bangga saya boleh berkawan, saya belajar dengan dia. Saya belajar dengan dia, saya kenal diri saya bila saya tengok dia. Itu kena hebat, cari orang-orang macam ni yang betul-betul hidup dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya mereka mendengar seruan Allah yang menyeru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang paling takut ayat ni, kalau kita baca kita tak termasuk dari mereka. Allah sebut apa dia, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan kamu yang kamu suka, perniagaan yang kamu khawatiri untuk kerugiannya, dan rumah-rumah yang tempat tinggal kamu sukai adalah lebih daripada cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggu sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Yang tu yang kita takut. Maka tunggu sehingga Allah datangkan keputusannya. Kita tak mana diri kita. Jauh mana kita cinta Allah. Jauh mana kita cinta Rasulullah. Jauh mana kita meletakkan diri kita dalam memperjuangkan agama Allah. Itu soalan tuan-tuan. Betul ke kita cinta ke Allah? Betul ke kita cinta pada Rasulullah? Mana besar, anak kita ke Allah? Isteri kita ke Allah? Bapa kita ke Allah? Mana besar, anak kita ke Rasulullah? Isteri kita ke Rasulullah? Bapa kita ke Rasulullah? Mana besar, harta kita ke Rasulullah? Kalau kita yang memilih untuk besarkan selain daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, Allah ancam apa? Fatarabbasu, tunggu dan lihat apa aku nak buat. Tunggu dan lihat apa aku nak buat.
Allah ancam tuan-tuan, bukan Allah tak ancam. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Itu paling takut. Keputusan Allah tu apa dia tuan-tuan? Banyak. Yang paling kita takut, banyak kali saya cakap, yang paling kita takut, tak ada rasa nikmat untuk beribadah. Itu keputusan Allah. Yang paling kita takut, tak ada rasa kesal buat maksiat. Yang tu yang paling kita takut. Bila tak ada nikmat nak beribadat, tak ada kesal nak buat maksiat, tanda kita apa? Tanda kita jauh daripada Allah. Tak mau dengar ustaz cakap, tak mau datang majlis ilmu, tanda kita apa? Allah tak mau tengok kita. Allah tak mau tengok kita. Itu bukan saya sebut, Nabi sebut. Apabila orang ada majlis ilmu, kita kena duduk sebentar. Jangan kita berpaling. Bila kamu berpaling, Allah akan berpaling daripada kamu. Kita yang cari. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang Allah. Yang paling kita takut, wallah, Allah sebut. Dan Allah la yahdi, tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang yang macam inilah orang yang fasik. Orang yang tak menjalankan, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, orang yang fasik. Kita boleh tengok tuan-tuan, walaupun hidup di dunia, sebenarnya mereka duduk dalam keadaan fasik. Walaupun mereka berjaya di dunia, sebenarnya mereka itu fasik. Kerana mereka lebih dahulukan nafsu mereka daripada hak Allah. Mereka dahulukan diri mereka daripada hak Rasulullah. Ayat ni pun kalau kita baca pening tuan-tuan. Kita yang pening, kita tengok. Saya pun takut ayat ni. Takut sangat-sangat. Tapi kita kena faham bahawa inilah kita punya kunci utama untuk hidupkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja cerita ayat ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, ayat ni suruh kita bikin biskit. Turun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, para sahabat dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni apa tuan-tuan? Peperangan apa sebenarnya nak beritahu? Sebenarnya perang saudara. Perang saudara. Abu Bakar bertemu dengan anak dia. Nabi SAW bertemu dengan menantu dia. Faham Dalam kisah tu, Zainab gadaikan gelang Khadijah untuk lepaskan suami dia daripada jadi tawanan perang. Bila Nabi tengok gelang tu, Nabi menangis. Ini bukan perang dalam Badar, bukan perang antara dua benua ataupun dua negara. Peperangan saudara. Satu golongan yang mempertegakkan Islam, satu golongan yang mempertegakkan kalimatul kufar. Tapi dua-dua ni pakcik, makcik, saudara mara. Abu Bakar dengan anaknya. Bila dalam peperangan Badar, anak Abu Bakar kata, Abu Bakar balik, keluar dah kena tawan, balik ke Mekah, masuk balik Islam. Kita dalam perang ada aku tengok bapak aku tengok engkau, aku lari daripada engkau. Aku takut nak angkat pedang pada kau. Abu Bakar kata, kalau aku jumpa kau, aku pancung kau. Abu Bakar cakap, peperangan Badar ini, ayat ini turun dalam peperangan Badar. Kan sifat mukmin tak boleh duduk sekongkol dengan orang tidak terima Allah dan Rasul.
Sebaik saja mendengar saranan yang merupakan ugutan itu, mereka pun terus menyambut dan mereka membebaskan diri mereka dari segala sesuatu yang mereka cintai dengan penuh kerelaan hati. Malahan mereka bergembira dan merasa bahagia dengan janji setia mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalangan mereka yang bertarung maut tetapi masih menyeru, "Maralah menuju Allah dengan tidak membawa sebarang perkara." Maka ada juga di kalangan mereka yang mengorbankan seluruh harta mereka yang dimiliki. "Aku tinggalkan untukku Allah, keluargaku Allah dan Rasul." Ini Abu Bakar. Dalam peperangan Mu'tah, bukan Mu'tah. Allahumma salli ala sayyidina. Selepas Mu'tah, peperangan terakhir Rasulullah Mu'tah, Allah lupa. Bukan Mu'tah, peperangan terakhir Rasulullah panggil seru kepada seluruh sahabat untuk sedekah. Maka Sayyidina Umar datang berjumpa Rasulullah dan, "Ya Rasulullah, ini harta aku. Apa yang kamu bawa?" Sayyidina Umar, "Aku bawa separuh daripada harta aku untuk engkau. Separuh daripada harta aku untuk engkau. Separuh lagi aku tinggal untuk keluargaku." Umar bercakap dalam hati, "Hari ini aku telah mendahului Abu Bakar." Umar cakap, perang Hunain. Allahu Akbar. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang Abu Bakar bagi juga harta. Sayyidina Nabi SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau bawa ni?" "Seluruh hartaku." Tanya Rasulullah kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan?" Inilah jawapannya, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulku kepada keluargaku." Kita bawa keluar jumpa depan Rasulullah kata, "Kau ni tak layak ke?" Abu Bakar sampai tahap tu, tuan-tuan. Kita sekurang-kurangnya harta kita gunakan untuk Allah, itu akan jadi saksi pada kita hari akhirat. Ada juga di antara mereka yang bermadah sedangkan mata pedang berada di atas batang tengkuknya. "Aku tidak peduli, tetap tidak peduli asal aku seorang Muslim, biarpun diriku dibunuh mati, untuk Allah kematianku pasti." Demikianlah yang telah terjadi pada mereka, berjihad dengan berjihad benar, mengorbankan pengorbanannya yang benar, yang besar, penyerahan diri sesungguhnya, sungguh-sungguh, dan kita juga akan melakukan demikian dengan izin Allah, biiznillah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita berdoa kepada Allah, kita sekurang-kurangnya ada sedikit Allah campakkan ke dalam hati kita untuk mencintainya. Allah campakkan ke diri kita mengikut sedikit, tak banyak pun, sedikit mengikut jejak para kekasih-kekasihnya, para sahabat-sahabatnya, para sahabat-sahabat kekasihnya, dan agar kita tidak tergolong dari yang Allah sebut, "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup majlis dan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami, ya Allah, cinta kepada orang yang mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami, ya Allah, cinta kepada orang yang mencintai-Mu, ya Allah.
kurniakanlah pada kami ya Allah sifat cinta kami kepadamu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada mereka-mereka yang tidak mencintaimu dan tidak mencintai Rasulmu, tidak mencintai agamamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.